Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 254 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 6,540 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 111 tambahan kes-kes baru kepada 15 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru yang telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 106 kluster. Kluster-kluster ini ialah kluster Permata Leo Vessel yang mengandungi 10 kes, kluster Selvin Princess Vessel 6 kes, manakala 6 kes telah dikesan setakat ini berikutan operasi mass swabbing yang dijalankan di kawasan Kampung Pangkalan Gadong pada 22 hingga 25 September. Sementara itu, terdapat 121 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 138 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 4,326 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,170 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 34 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,508 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 335,986 ujian. Menteri Kesihatan turut mengongsikan gambaran lebih jelas keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini hasil penelitian yang telah dijalankan. Terdapat 3 buah mukim yang mempunyai kes positif, melebihi 80 kes positif dalam masa 7 hari ke belakang. 2 dari mukim-mukim ini ialah terletak di daerah Brunei Muara, iaitu Mukim Gadong A dan Mukim Brakas A. Manakala 1 mukim di daerah Belait, iaitu Mukim Kuala Belait. Sementara itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan proses mengganjakkan tempahan slot suntikan bagi mereka yang terjejas oleh penangguhan pemberian vaksin dos pertama COVID-19 pada awal bulan September lalu telah selesai dilaksanakan. Dalam perkara ini, Pusat Vaksinasi Stadium Tertutup telah melaporkan bahawa di antara 19 hingga 25 September, sebanyak 2,790 slot tempahan yang diganjakkan telah gagal menghadirkan diri. Orang ramai adalah diingatkan sekali lagi untuk memeriksa perjanjian vaksinasi melalui aplikasi BruHealth atau pesanan ringkas SMS dari masa ke semasa bagi memastikan tarikh tempahan perjanjian serta tempat pusat vaksinasi mereka, kerana semasa proses menganjakkan tempahan slot dilakukan, beberapa perubahan terpaksa dilaksanakan seperti memindahkan lokasi vaksinasi ke pusat vaksinasi yang lain. Mereka yang tidak dapat hadir pada tarikh tempahan kerana menjalani kuarantin atau telah membuat tempahan lain adalah dinasihatkan untuk membatalkan tempahan yang diberikan ini bagi memberikan peluang kepada orang lain yang boleh memanfaatkan slot-slot berkenaan. Orang ramai adalah juga dinasihatkan untuk mengemaskini maklumat peribadi termasuk nombor telefon di dalam sistem BruHIMS bagi memastikan mesej mengenai tempahan slot dapat diterima. Bermula 27 September 2021, pelaksanaan akad nikah di rumah persendirian adalah tidak dibenarkan. Langkah tersebut adalah sebagai langkah tambahan dalam membendung penularan wabak COVID-19. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Mahkamah Syariah ingin memaklumkan kepada orang ramai khususnya bagi pasangan yang akan melangsungkan akad nikah bahawa bermula pada hari Isnin 27 September 2021, pelaksanaan akad nikah di rumah persendirian adalah tidak lagi dibenarkan.
Kebenaran pelaksanaan akad nikah hanya dibenarkan di pejabat pendaftaran perkahwinan, penceraian, pembatalan dan rujuk orang-orang Islam di setiap daerah di mana kebenaran berkahwin dikeluarkan. Bakal-bakal pengantin dan keluarga masing-masing adalah dinasihatkan untuk merujuk kepada kenyataan akhbar Mahkamah Syariah mengenai perkara ini. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan mengingatkan orang ramai untuk mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak keluar rumah tanpa tujuan yang penting dan jika perlu keluar rumah untuk tidak pergi ke tempat-tempat sesak serta mengamalkan penjarakan sosial. Di samping itu, sentiasa mengamalkan langkah-langkah keselamatan diri seperti memakai sungkup muka, membersihkan tangan dan etika bersin dan batuk yang betul. Ingin mengambil kesempatan untuk menyuruh semua pihak yang terlibat, sama ada di kalangan petugas barisan hadapan, petugas-petugas dari kementerian-kementerian dan agensi-agensi berkenaan, para pesakit, kontak-kontak terdekat, ahli-ahli keluarga pesakit, para sukarelawan dan orang ramai untuk terus berganding bahu dan memberikan kerjasama dalam usaha kerajaan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Alhamdulillah, setakat ini banyak usaha, sokongan dan penglibatan padu daripada segenap lapisan masyarakat, termasuk agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam melaksanakan segala langkah-langkah pengawalan telah dapat dicapai. Dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing, sikap hormat menghormati harus wujud untuk membolehkan setiap orang memainkan peranannya. Dengan keadaan situasi pada masa sekarang, mungkin akan wujud kebimbangan hingga menyebabkan timbulnya rasa cemas di kalangan masyarakat. Oleh itu, kita harus menghindari penyebaran maklumat-maklumat yang belum disahkan. Di samping itu, elakkan juga dari membuat dan menyebarkan sebarang rakaman sama ada video atau audio tanpa kebenaran dari pihak-pihak yang terlibat. Hormati privasi kes, keluarga kes dan petugas barisan hadapan yang menjalankan tugas. Marilah kita sama-sama berganding bahu dalam berhadapan dengan COVID-19. Hampir 70% kapasiti pusat pengasingan telah digunakan. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sesi soal jawab bersama media. Walau bagaimanapun, jika kapasiti tersebut telah penuh, berkemungkinan pesakit-pesakit dalam kategori 1 akan menjalani pengasingan diri di rumah masing-masing. Menteri Kesihatan menambah terdapat satu lagi pusat pengasingan yang belum digunakan. Indeks harga pengguna IHP meningkat sebanyak 1.5% tahun ke tahun bagi bulan Julai 2021. Harga makanan dan minuman ringan naik 1.9%, manakala harga bukan makanan meningkat 1.4%. Peningkatan IHP adalah didorong oleh peningkatan harga dan kos pengangkutan sebanyak 7.5%, makanan dan minuman ringan 1.9% dan restoran dan hotel 1.2%. Peningkatan ini bagaimanapun diimbangi oleh penurunan harga dan kos pakaian dan kasut sebanyak 6.1%, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah 2% dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 0.2%. Kenaikan bagi harga pengangkutan adalah sebahagian besarnya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor diikuti oleh tiket penerbangan akibat jadual penerbangan yang terhad. Sementara peningkatan bagi harga makanan dan minuman ringan adalah berpunca dari kenaikan harga makanan seperti daging lembu dan kerbau, ayam, minyak masak, ikan segar dan sayur-sayuran. Antaranya disebabkan kenaikan kos import khususnya perkhidmatan pengangkutan yang menyebabkan harga daging lembu dan kerbau naik. Kos restoran dan hotel pula meningkat susulan peningkatan harga menu terpilih bagi catering berkontrak dan juga di restoran dan kafe. Peningkatan harga menu terpilih adalah selaras dengan kenaikan harga bahan mentah. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan Julai 2021 menurun sebanyak 0.2% berbanding dengan bulan Jun 2021.
Indeks makanan dan minuman ringan susut sebanyak 0.03%. Manakala indeks bukan makanan turun 0.3%. Ikuti laporan penuh IHP bagi bulan Julai 2021 melalui www.deps.gov.pn. Dengan teknologi yang sedia ada pada masa kini, pembelajaran secara dalam talian bukan lagi satu perkara yang luar biasa. Mindtracks Academy percaya dengan teknologi yang ada, ia mampu menyampaikan kandungan pembelajaran yang berkualiti kepada orang ramai dengan cara yang lebih cekap, terutama sekali kepada para pelajar. Pada tahun ini, Mindtracks telah melancarkan satu aplikasi dipanggil Mindtracks Academy bagi membantu para pelajar untuk belajar secara dalam talian. Aplikasi ini membantu para pelajar dalam pembelajaran mereka, khususnya bagi pelajar-pelajar darjah 4, darjah 5 dan 6 mengikut silibus Kementerian Pendidikan. Aplikasi berbentuk game-based ini menggunakan kaedah gamification yang dapat mendorong anak-anak untuk belajar dan memotivasi para pelajar untuk bersaing secara sihat. Mindtracks Academy ini ditubuhkan untuk membagi solusi kepada mana-mana pihak yang berminat untuk memudahkan tugas ataupun menaik taraf efisiensi sistem yang sedia ada. So, Mindtracks Academy sedia berhad menawarkan satu produk iaitu aplikasi pembelajaran. Namanya adalah Mindtracks Academy. So Mindtracks Academy ni boleh dimuat turun di Google Play Store atau untuk telefon Android ni tu dan satu lagi boleh dimuat turun di Apple App Store untuk iPhone ataupun iPad. Aplikasi Mindtracks Academy merupakan salah satu alternatif bagi ibu bapa memahami dan membantu anak-anak dalam pembelajaran mereka. Data analytics yang terdapat di dalam aplikasi ini membolehkan ibu bapa mengetahui prestasi dan laporan anak masing-masing. Masa ni aplikasi ini sudah banyak digunakan oleh pelajar-pelajar di Brunei Darussalam di mana lebih daripada 6,000 muat turun iaitu downloads lah tu sejak ianya telah dilancarkan pada bulan Februari tahun ini 2021. Apakah respon para pengguna yang sudah menggunakan Mindtracks ini sendiri? Since semua kandungan yang ada di dalam aplikasi ini ianya telah diiktirafkan diperakui oleh kira silibus negara Darussalam yang dikhususkan untuk murid-murid sekolah Brunei dan ianya juga disesuai untuk menjadi bahan rujukan tu. So Mindtracks Academy ini telah mendapat banyak sokongan daripada pelbagai pihak, ianya adalah termasuk Kementerian Pendidikan dalam penyediaan silibus sama pakar subjek lah tu untuk kira membuat soalan-soalan yang ada dalam aplikasi tersebut. Sejak aplikasi ini ditawarkan di pasaran, Mindtracks Academy menerima 100 testimoni positif dari pengguna. Kini Mindtracks berhasrat untuk menjadi one-stop learning platform bagi sekolah rendah dan sekolah menengah termasuk Student Progress Examination, SPE dan peperiksaan peringkat O. Penularan jangkitan COVID-19 di negara ini menyebabkan permintaan bagi khidmat runner atau penghantar barangan meningkat dengan ketara. Ia secara tidak langsung memberi impak positif kepada sektor pekerjaan anak tempatan. Adrian Faizul Samad meninjau khidmat runner di daerah Temburong. Seperti juga di daerah lain, runner di daerah Temburong sebahagian besarnya terdiri daripada golongan belia. Sebelum memulakan urusan penghantaran barangan, runner terlebih dahulu akan memastikan lokasi penghantaran bagi memastikan khidmat penghantaran berjalan lancar. Dalam sehari, kapasiti yang kami dapat buat boleh menjejah 20 ke 30 rumah lah sehari. Masa ni ada 4 kalau campur saya sendiri and my actual team ada 7. Average, seorang runner akan mengendalikan maksimum 10 lokasi. Keramaian Green Jewel Runners adalah sebanyak 9 orang dan mereka terdiri daripada belia-belia daerah Temburong sendiri. Kadar charge yang dikenakan mengikut jarak jauh lokasi penghantaran.
Apa yang penting, prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan perlu dipatuhi semasa menghantar barangan. Antaranya, contactless delivery atau penghantaran tanpa sentuhan. Bila kami sampai ke rumah customer, kami ampai arah depan pintunya, biasanya dorang sediakan bakul apalah tu, meja, kami drop off saja dan our driver masuk dalam kereta dan kami contact lah customer, your item is ready, macam tu. Dengan customer, Indah terdapat ataupun Indah tahu macam mana akan menggunakan online transfer ni. Jadi kami sarankan dia untuk meletakkan cash money itu letakkan di satu tempat yang selamat. Kami tidak ada interaksi face to face with customer. Kami hanya berinteraksi melalui WhatsApp dan melalui telefon lah. Dengan permintaan tinggi terhadap khidmat runner, ia tentunya dapat membuka peluang pekerjaan dan menjana pendapatan kepada anak tempatan, terutamanya golongan belia. Laporan Adrian Fazul Samad untuk Berita RTB. Negara Brunei Darussalam masih berada dalam monsun barat daya. Cuaca negara dijangka aktif bermula pada hari ini 27 September 2021 sehingga 29 September 2021 disebabkan oleh pembentukan awan hujan yang aktif dan seterusnya meningkatkan jumlah turunan hujan. Hujan di kawasan pesisiran dan hujan berpetir di kawasan pedalaman dijangka berlaku pada waktu petang kemudian bergerak ke kawasan laut pada waktu malam. Keadaan hujan sekali-sekala dijangka berlanjutan sehingga waktu pagi. Hujan dijangka lebat sekali-sekala dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam. Keadaan laut berombak diparas sedikit dan dijangka meningkat sehingga 1 meter semasa hujan. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil perhatian akan risiko berlakunya banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat. Kejadian tanah susur dan pokok tumbang juga boleh berlaku semasa hujan dan keadaan berangin.